hari itu sampai ke muka surat 80. Bab hukmi sibabil muslimi wa qitalihi. Surat 80. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Babul amri biluzumil iman wat tamassuki bi syara'i'il islam wan nahyi 'anil irtidad 'anil islam wat tashabbuh bil kuffar. An Abdullah ibn Umar 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada' ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Kita tengok dulu apa yang kita baca sekejap tadi. Hadis di bawah setiap bab itu hanya satu sahaja, tapi perbincangannya agak panjang. Jadi kita tengok dulu di situ. Bab hukmi sibabil muslimi wa qitalihi. Bab hukum memaki orang Islam dan memeranginya. Hukum memaki orang Islam dan memeranginya. Abdullah bin Hadis yang ke-53, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memaki orang Islam adalah kefasikan, membunuhnya yakni kerana agamanya pula adalah kekufuran. Bab seterusnya ialah bab arahan supaya terus beriman dan berpegang teguh dengan syariat agama Islam, serta larangan murtad daripada agama Islam dan menyerupai orang-orang kafir. Hadis yang ke-54, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada', hati-hatilah kamu, janganlah kamu kembali menjadi kafir sesudahku, di mana sebahagian daripada kamu memenggal leher, maksudnya membunuh sebahagian yang lain. Itulah dua hadis yang kita baca di bawah dua bab tadi. Bab yang pertama untuk hadis yang ke-53 berbunyi babu hukmi sibabil muslim wa qitalihi. Bab hukum memaki orang Islam dan memeranginya. Kita ada nota di situ. Kiranya sudah tahu semua, ya. Sudah tahu semua bahawa tajuk ni bukan yang Muslim, Imam Muslim, dibuat oleh orang lain. Kalau kita bertemu dalam kitab lain mungkin dengan cara Muslim yang berbeza-beza tu mungkin tak sama. Jadi jangan terkejut. Sebabnya itu
mungkin sekali berlaku. Tidak salah, bukan salah. Jadi puncanya ialah bab itu bukan dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Seperti nota tu, ini ialah tajuk bab yang dibuat oleh Al-Ethiopi, Qadhi Iyad, Imam Nawawi, Al-Ubbi, As-Sanusi, dan kebanyakan penyusun matan Sahih Muslim membuat tajuk mereka untuk hadis berikutnya begini: Babu bayani qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufr. Bab menerangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memaki orang Islam adalah suatu kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Al-Qurtubi pula tidak membuat apa-apa tajuk di sini. Sebaliknya, beliau memasukkan hadis-hadis berikutnya di bawah tajuk bab yang sebelumnya. Jadi dimasukkan di bawah tajuk bab sebelum ini. Tajuk bab sebelum ini, bab hukmi iman man intasaba li ghairi abih. Begitu. Tapi agak kurang sesuai. Itulah Qadhi Iyad, Imam Nawawi, Al-Ethiopi, Al-Qurtubi dan lain-lain ini adalah antara pensyarah Sahih Muslim yang masyhur. Yang terbaru daripadanya ialah Syarah Al-Ethiopi. Itu mengikut pengamatan saya lah, banyak keistimewaannya, banyak kelebihannya, dan agak terperinci. Nak banding dengan Syarah Imam Nawawi itu lebih detail lagi lah, lebih detail lagi. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua, kita perlu ingat bahawa yang kita baca ini ialah mukhtasar Sahih Muslim, ringkasan Sahih Muslim. Kalau kita baca Sahih Muslim yang asal, yang lengkap, kita akan dapati di bawah tajuk ini ada beberapa hadis, bukan satu hadis. Begitulah juga dengan bab-bab lain. Sebabnya ini adalah mukhtasar Sahih Muslim. Yang menjadi banyak tu dalam Sahih Muslim ialah kerana Imam Muslim bawakan sebanyak mungkin mutaba'at bagi hadis ini dan syawahid baginya ada banyak. Seperti yang kita faham dah, iaitu berkenaan mutaba'at ialah hadis daripada saluran yang lain tetapi sahabatnya sama. Syawahid pula ialah hadis daripada saluran lain, sahabatnya pun lain. Itu syawahid. Jadi dan sebab itulah jadi banyak hadis dalam Sahih Muslim yang asal. Dan kadang-kadang kita tengok dalam Sahih Muslim itu sikit satu lafaz saja berbeza, dia bawa lain terus dengan sanadnya yang lengkap. Banyaklah maksud dia sebalik dia buat begitu. Memanglah kalau kita belajar yang lengkap itu pun ada kelebihannya sendiri, ada kelebihannya yang tersendiri. Kalau kita baca ringkasan ini pun ada kelebihannya yang tersendiri, masing-masing ada kelebihan. Kalau yang ada dengan mutaba'at, dengan syawahid, itu apa kelebihannya? Kelebihannya satu, kita dapat mengetahui bahawa sesuatu hadis itu ada banyak turuknya, banyak saluran riwayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh dikatakan pada umumnya saluran-saluran itu kuat dan menepati syarat Imam Muslim. Jadi bukan saluran biasa, saluran itu agak tinggi tahapnya, kedudukannya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, bila banyak saluran ia menyokong sesuatu cerita, hadis menyokong. Sebab apa? Ramai yang menceritakan, ramai, dan bukan seorang sahabat sahaja menceritakan tentang sesuatu hadis itu. Itu yang keempat. Yang kelima, dapat kita lihat misalnya melalui mutaba'at dan syawahid itu kita dapat lihat mungkin adanya perbezaan pada lafaz tertentu atau ibarat tertentu atau susunannya dahulu kemudiannya, mungkin ada berbeza di situ. Dan ini berlaku disebabkan oleh kadang-kadang kalau mutaba'at sahabat tu sama, perawi di bawah ni lain, saluran tu lain. Ini berlaku disebabkan oleh satunya berdasarkan ingatan perawi masing-masing itu berbeza, dan di setiap peringkat ada kemungkinan berubah. Bila dia meriwayatkan pula tu dia tak sama, sebab dia bukan baca teks setiap kali dia riwayat itu, dia akan berdasarkan ingatannya. Dan sering kali mereka menggunakan kaedah riwayat bil makna, riwayat berdasarkan makna. Jadi itu sebab jadi ada perbezaan sedikit sebanyak tu. Jadi yang murid ni dia dengar daripada guru ni juga, tapi pada ketika tu guru dia begini lafaznya. Murid lain pula dengar daripada guru yang sama, dia berbeza mungkin. Daripada situlah ada perbezaan pada matan sesuatu hadis itu. Itu yang kelima. Faedah dia kalau kita tengok faedah dia. Yang keenamnya, kita dapat lihat suatu keistimewaan Sahih Muslim yang mana kita tidak dapat lihat keadaan itu jika kita baca mukhtasar seperti ini. Iaitu Imam Muslim selalunya dia daripada kurang terang kepada yang lebih terang, kurang terang kepada yang lebih terang. Walaupun yang menerangkan yang samar itu kurang kuat, nak banding dengan riwayat yang usul dia, riwayat asal dia, tak kira lah. Tapi ia boleh dipakai sahih juga dan menerangkan apa yang samar sebelum itu. Ini antara keistimewaan Sahih Muslim. Kita boleh dapati, jadi maksudnya di sini ni macam mana? Bila misalnya tentang Ya'juj wa Ma'juj, ada bab itu dia ceritakan orang Muslim ni sedikit nak banding dengan orang kafir. Orang Muslim kalau nak banding dengan orang kafir, ibarat kalau lembu hitam tu sepenuhnya hitam, kulit dia tu, bulu dia tu hitam semua, bulu putih yang selai atau beberapa helai ada pada kulit dia tu, macam itulah orang Islam nak banding dengan orang kafir. Kalau hitam tu ialah hitam semua, yang putih tu ada 2-3 helai. Atau sebaliknya, kalau lembu itu hitam, putih misalnya, kita kata putih, yang hitam tu ada beberapa helai saja. Itu perbandingan yang dibuat. Maknanya kalau kita perhatikan itu, bila tu dia tak, dalam hadis yang mula-mula tak sebut, tapi dia pergi makin lama, makin jauh banyak hadis dalam bentuk mutaba'at dan syawahid itu jelaslah kepada kita bahawa keadaan tadi akan berlaku di zaman munculnya Ya'juj wa Ma'juj, akan datang. Jadi jelaslah, yang tak jelas tadi itu jelas melalui hadis yang dikemukakan kemudian. Banyaklah, jadi itu antaranya yang kita sepintas lalu dapat sebut antara kelebihan kitab Sahih Muslim yang lengkap, yang asal itu. Yang lengkap itu macam tu. Yang mukhtasar ini lebihnya
Yang kalau kita nak sebut lagi, yang ketujuhnya, kadang-kadang Imam Muslim melalui sanad yang berbeza tu dia akan sebutkan illat yang terdapat dalam saluran-saluran riwayat yang tertentu. Misalnya dalam satu saluran itu berbeza tertibnya sedikit. Jadi Imam Muslim akan macam ada komen dan menyatakan bahawa yang kebanyakannya seperti yang lain-lain lah. Yang ini ni yang terpencil sedikit. Jadi dia ada buat perbandingan gitu. Itu 7 perkara yang kita boleh sebut secara sepintas lalu. Beza antara Sahih Muslim yang lengkap, yang asal itu, dengan Mukhtasar. Adapun Mukhtasar ni kelebihannya apa? Dia tak ada perbincangan tentang sanad itu, dan tidak diperlukan sangat pun perbincangan tentang sanad. Sebab mengingatkan kitab Sahih Muslim ini adalah antara kitab yang diakui kesahihannya. Secara umumnya diakui kesahihannya. Jadi tidak diperlukan sangat kita nak tahu tentang perawi-perawi dia. Yang kita nak tahu sangat tentang perawi-perawi dia ni apabila kita nak menentukan sama ada hadis itu sahih ke atau tidak sahih. Kalau sudah diperakui oleh sekian ramai ulama bahawa hadis-hadis di dalamnya ini sahih, jadi tak perlu dah sanad itu. Kita ambil isi dia sajalah. Sebab sebenarnya yang perlu kepada kita, perlu untuk kita ialah hadis Nabi SAW itu. Kita nak dapat pengajaran dan panduan daripadanya. Itu yang utama. Yang duduk bahas sanad banyak-banyak pun untuk nak jaga yang itu juga. Itu yang sebenarnya isi. Jadi terus pergi kepada isi kesimpulannya. Jadi secara ringkas kita kata dapat isi. Tak ada susah payah nak koyak, nak belah, nak apa ni kita kata belah, nak kopak dan sebagainya, tak perlu. Sebab sudah di apa ni sudah dikopak, sudah dibersihkan isi yang dihidangkan di hadapan kita itu. Walau bagaimanapun dia kemukakan juga perawi yang terakhir, yang tertinggi ya, dia itu dari kalangan sahabat. Kita boleh tahu juga hadis ni daripada riwayat sahabat mana. Sekadar itu saja. Dalam banyak-banyak sanad itu hanya diambil perawi yang teratas, iaitu dari kalangan sahabat. Macam di sini Abdullah bin Mas'ud, selepas ini Abdullah bin Umar, itu saja. Yang lain-lain tak ada, tak perlu dibincangkan. Hadis yang ke-53, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memaki orang Islam adalah kefasikan, fusuk. Membunuhnya pula adalah kekufuran. Jadi apa maksud Nabi SAW kata begini? Memaki orang Islam adalah kefasikan, maknanya suatu perbuatan yang boleh menjadikan seseorang itu membuatkan seseorang itu jadi fasik. Jadi fasik. Bila fasik, banyak perkara lah yang apa ni, tak ada, hilang keistimewaannya itu, hilang keistimewaannya bila fasik. Sehingga kan dalam sehingga kan dalam apa ni, syariat Islam, dalam syariat Islam banyak peraturan dia berbeza bila fasik. Misalnya kalau wali tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi, dan sebagainya. Ini disebabkan oleh kefasikan. Kefasikan. Nak jadi saksi, nak jadi apa, banyak masalah. Itulah maksud fasik. Dan fasik artinya orang yang melakukan dosa besar. Di sisi Allah itu satu kekurangan.
Satu kekurangan. Orang yang melakukan dosa besar dan secara tidak langsung ia memberi makna memaki orang Islam itu adalah satu dosa besar. Ada beberapa perincian berkenaan dengan perbuatan memaki. Menurut Al-Ubbi, perbuatan memaki hamun boleh berlaku sama ada dari sebelah pihak sahaja atau dari kedua belah pihak. Sekiranya ia berlaku dari kedua belah pihak, hadis ini kelihatan bercanggah dengan sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain yang berbunyi al-mutasabban ma qala fa'ala al-badi, al-mutasabban ma al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam yata'adda al-mazlum. Gitu ya. Bermaksud dosa ucapan makian dua orang yang saling memaki hamun ditanggung oleh orang yang memulakannya. Selagi orang yang dizalimi, yakni yang dimaki terlebih dahulu tidak bersikap melampau-lampau, yakni dalam membalas perbuatan lawannya. Jadi begitulah timbul kemuskilan dari situ. Kenapa? Sebab yang menanggung hanya yang memulakan memaki itu saja, kalau berdasarkan hadis ini. Jadi al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi. Jadi payah sikit kalau nak, mungkin salah faham kalau salah berhenti tu baca tu. Kalau kita nak cerita melalui bahasa nahwu, jelaslah, dia akan jelas. Maknanya yang mana, tempat mana kita nak berhenti, tempat mana kita nak cara baca tu. Misalnya kalau kita baca begini, sila al-mutasabba lima qala fa'ala al-badi ma lam yata'adda al-mazlum. Dia kena baca begini, al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi, begitu. Dia kena baca begitu cara baca. Sebab apa? Al-mutasabbani itu jadi mubtada, ma qala jadi mubtada yang kedua, jumlah jadi mubtada yang kedua. Fa'alal badi, maka di situ jadi khabar. Itu khabarnya. Bukan ma qala itu khabar kepada al-mutasabbat, tidak. Ma qala itu bukan khabar kepada al-mutasabbat, tetapi ma qala itu mubtada kedua dalam nahwu. Ma qala itu jadi mubtada yang kedua. Fa'alal badi'i itu jadi khabarnya. Maknanya orang panggil dalam istilah nahwu ni, dia panggil jumlah di antara mubtada dan khabar ini, gabungan antara mubtada kedua dengan khabar ini jadi khabar kepada mubtada yang pertama. Kalau faham tu, tapi kepada yang tahu bahasa nahwu ni lah, dari segi nahwu, kalau tidak susah juga. Jadi kalau nak faham, mengikut terjemah tu lah. Terjemah tu sudah jaga semua tu. Dosa ucapan, dosa makian dua orang yang saling memaki hamun ditanggung oleh orang yang memulakannya, gitu. Yang dimaki dosa memaki itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh orang yang memulakan memaki. Selagi orang yang dizalimi, yakni yang dimaki, terlebih dahulu tidak bersikap melampau-lampau. Kalau dia melampau-lampau, jadi dia dapat juga dosa. Kalau sekadar
dia mengani maki, yang si A ni maki, si B ni jawab, dia tak ada dosa lagi. Yang kedua tu tak ada dosa. Yang kedua tu tidak menanggung dosa. Dia baru berdosa apabila dia lebih daripada yang pertama, daripada A. Kalau sama, dia tak ada berdosa. Dia berhak untuk kata, untuk maki A. Jadi selagi itulah, kalau sudah berlebih-lebihan, yang lebih tu Allah Maha tahu lah mana yang lebih. Kalau yang lebih tu, itu dia menanggung dosa. Kemusykilan ini boleh diselesaikan dengan mengatakan bahawa perbuatan membalas cacian seseorang itu adalah tidak salah dan tidak berdosa selagi ia adalah balasan yang setimpal. Sekiranya ia dibalas dengan berlebihan, barulah ia dikira berdosa dan boleh membuatkan pelakunya menjadi fasik. Kalau sekadar balas saja itu tidak jadi fasik. Tapi kalau balas lebih, boleh jadi fasik. Maknanya kalau seseorang itu melakukan satu dosa besar sekali, dia sekali, adakah jadi fasik atau tidak? Berdasarkan hadis ini dan ramai ulama faham, jadi fasik. Sebab melakukan dosa besar sekali pun jadi fasik. Bertaubat, hilanglah kefasikan itu. Dengan taubat boleh hilang. Menurut Imam Nawawi pula, perkataan as-sab itu dari sudut bahasa Arab memberi makna memaki dan mengatakan sesuatu yang boleh memburukkan imej seseorang. Itu maksud sab. Boleh memburuk imej seseorang. Bentuknya bergantung kepada uruf dan adat masyarakat setempat. Sekiranya anda memanggil seseorang dengan panggilan seperti wahai peminum arak, wahai pemakan riba, wahai pengkhianat, wahai himar, wahai lembu, wahai anjing, wahai babi, wahai orang fasik, wahai lelaki sundal, wahai anak si perempuan sundal, anda boleh dikenakan hukuman ta'zir. Kalau dalam masyarakat Islam yang mengamalkan hukum Islam, kata-kata yang macam ni boleh seseorang itu dikenakan ta'zir, hukuman lah. Hukuman itu bergantung kepada pihak hakim lah, nak bagi macam mana, sesuai dengan dia, selayak dengan dia. Boleh jika terbuktilah, jika ada bukti yang cukup. Sekiranya anda memanggilnya dengan panggilan wahai orang yang menyundal dengan si fulanah, anda akan dikenakan hukuman hudud, hukuman had, kecuali dia melepaskan diri dengan mengatakan dia nampak orang itu memandangnya atau menciumnya dan sanggup pula bersumpah bahawa memang itulah yang dimaksudkannya. Dalam kes begini, dia hanya akan dikenakan hukuman ta'zir. Kalau ada tidak jelas lah, tidak jelas. Kalau jelas zina, itu tuduhan lah, jadi tuduhan termasuk dalam qadhaf. Jadi hukumannya lain, kena sebatan 80 sebatan. Tapi kalau dia tidak maksud gitu, dia maksudkan macam lain, dia berkhaluat saja misalnya, berkhaluat, jadi dia tidak kata berzina, berkhaluat, jadi itu kena ta'zir. Itu termasuk dalam sab juga, bukan maki sumpah tu saja, tidak.
memburuk-burukkan seseorang, termasuk dalam sab juga. Syekh Ibnu Arafah berpendapat bahawa perbuatan mengejek juga termasuk di antara makna perkataan as-sab. Kita mengejek, itu pun termasuk dalam sab. Perbuatan seumpama itu yang dilakukan dengan niat untuk mengajar, pula tidak termasuk dalam makna as-sab tersebut. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi dengan kata beliau, mencaci orang muslim tanpa sebarang hak itu adalah haram dengan ijma' orang-orang Islam. Pelakunya menjadi fasik sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumannya ialah ta'dib atau ta'zir, dipanggil juga ta'zir. Kalau ta'dib maknanya dikenakan tindakan disiplin terhadapnya, tindakan disiplin terhadapnya. Kerana ia adalah sejenis gangguan terhadap orang lain. Jadi kita mengejek, kita kata kepada seseorang, kecacatan dia tu kita sebut. Kecacatan dia tu, misalnya dia ada sesuatu kecacatan, keaiban, kita sebut sebagai mengejek. Itu boleh dikenakan tindakan juga. Dikenakan tindakan juga. Sebab itu berarti mengganggu orang lain, dan ini termasuk dalam sab juga. Imam Malik mengatakan bahawa orang yang menyakiti orang Islam lain boleh dikenakan hukuman ta'zir. Jadi ta'zir itu lebih berat lagi lah, kalau nak kira daripada ta'dib. Ta'dib itu tindakan disiplin. Memaki orang Islam adalah kefasikan. Jadi luas kalau dia tu tidak, kita kata memaki tu kalau dalam istilah kita tu macam menyumpah gitu kan. Tapi di sini lebih luas lagi. Sebab itu perlu kepada perbincangan tu. Sab itu apa makna sab itu? Memanglah salah satu maknanya memaki, tetapi ia lebih luas lagi sebenarnya daripada memaki itu saja. Kita memburuk-burukkan imej seseorang. Itu pun termasuk juga dalam sab yang dilarang oleh Nabi SAW dan menyebabkan jadi fasik. Jadi fasik. Dan memeranginya, membunuhnya. Kita dulu, yang lebih tepatnya ialah memeranginya, yang mana hasil dia tu membunuhnya. Hasil memerangi itu kemuncaknya ialah membunuhnya. Kemudian membunuh kerana agama adalah kekufuran. Setengah-setengah ulama dia tidak sebutkan qaid itu, tak perlu ada dalam kurungan itu kerana agamanya. Tidak kerana agamanya pun dia tu orang Islam, itu satu kekufuran. Cuma apa maksudnya dengan dia kata, Nabi SAW kata satu kekufuran, itu apa maksudnya? Di situ ada beberapa makna pula seperti yang dapat kita lihat dalam nota itu. Sekiranya pembunuh menganggap perbuatan itu halal, dia menjadi kafir dan terkeluar dari agama Islam. Kalau dia anggap halal, maka terkeluar daripada agama Islam. Jika tidak, maka ada beberapa penjelasan mengenainya. Dia tidak menganggap halal, dia tidak menganggap halal, tapi dia bertindak begitulah. Jadi ada penjelasan. Satu, dia kufur terhadap nikmat persaudaraan
sesama Islam yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Kufur di sini bukan dengan arti kufur yang mengeluarkan seseorang itu daripada millah, daripada agama. Yakni bukan jadi orang kafir lah. Bukan begitu. Tapi kufur di sini dipakai dengan makna kufur nikmat, iaitu lawan kepada syukur. Kufur yang sebenar tu, yang mengeluarkan daripada agama itu lawannya kufur. Lawannya iman. Kufur itu lawannya iman. Iman lawan kufur. Ni kufur bukan lawan iman, tapi lawan nikmat, syukur. Syukur. Jadi kufur ni kufur nikmat. Sebenarnya persaudaraan itu adalah satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membunuh saudara kita, artinya kita tidak syukur nikmat Allah, nikmat persaudaraan itu. Itu maksudnya. Sebab dia dalam bahasa Arab itu selalu dia gunakan perkataan itu, tapi bukan dengan makna ni, dengan makna ni, dengan makna yang satu lagi. Selalu kita dapati di dalam bahasa Arab dia penggunaan seperti itu. Yang kedua, dia kufur, tidak bersyukur, maksudnya terhadap kebaikan dan nikmat Allah, seperti kekufuran, sikap tidak berterima kasih seorang isteri kepada suaminya. Jadi kufur itu terhadap kebaikan dan nikmat Allah, seperti kufur, yakni sikap tidak berterima kasih seorang isteri kepada suaminya, dan lain-lain lagi. Boleh berlaku begitu. Dia lebih kurang yang pertama juga, makna dia tu lebih kurang yang pertama juga, cuma dalam bentuk contoh, dalam bentuk contoh gitu. Ini juga bermakna kufur nikmat, kufur nikmat. Yang ketiga, perbuatannya itu mungkin sekali akan menyeretnya menjadi seorang kafir yang sejati. Kufrun itu maksudnya membawa dia jadi orang kafir, masuk ke dalam kekufuran yang sebenar. Itu maksudnya. Dia selalu dalam hadis-hadis ni, sebab dia guna bahasa Arab kan, macam itulah. Macam dalam hadis Abu Dawud disebutkan seorang yang bermusafir seorang diri, syaitan, dia kata. Orang yang bermusafir dua orang, dua syaitan. Dua syaitan. Orang yang bermusafir lebih daripada itu, baru rombongan. Jadi mana macam mana? Itu perlu ditakwil. Bukan maksudnya syaitan, betul-betul syaitan tu yang sebenar itu, tidak. Tapi dengan maksud lain. Macam ni kufurun membawa kepada kufur. Macam tu syaitan, mana boleh ke syaitan lah, boleh ke syaitan tadi. Boleh tak, dia tu dikuasai oleh syaitan. Dia akan lemah dengan syaitan. Itu maksudnya. Yang keempat, perbuatan membunuh orang Islam itu ialah perbuatan orang kafir. Selagi dia tidak menganggap perbuatannya itu halal, dia adalah seorang ahli maksiat, tapi masih lagi beragama Islam. Jadi memerangi orang Islam itu kekufuran, itu bukan layak, tak sesuai dengan orang Islam. Dia buat tu macam-macam lah. Saudara dia ni tidak Islam, macam orang kafir. Kalau orang kafir patutlah pengampun, sebab berjihad, kita kata berjihad lawan. Ni tidak, sama agama dia perangi atau dia bunuh, macamlah saudara dia seagama dia tu orang kafir. Jadi itu maksud dia. Jadi ini kalau dia tidak menghalalkan
maka jadi salah satu daripada 3-4 makna ni mungkin boleh disesuaikan dengan orang yang seperti itu, termasuk dalam salah satu daripada 3-4 makna ni. Maknanya kalau dia bersikap begitu, orang panggil orang yang derhaka kepada Allah, ahli maksiat. Dia sudah jadi ahli maksiat, yakni orang yang derhaka kepada Allah dan perlu bertaubat. Perlu bertaubat. Antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah, satu, kefasikan merupakan satu bentuk penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya kefasikan itu ia adalah suatu penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak semestinya secara langsung kepada Allah. Ada kalanya dengan melakukan sesuatu yang Allah sangat tak suka, sangat tak suka. Misalnya maki orang Islam, bukan maki Allah, maki orang Islam. Tapi Allah bagi kehormatan kepada orang Islam tu, tak boleh kita kata sampai begitu. Dengan sebab itu jadi dia termasuk dalam penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Yang kedua, mencaci atau memaki orang kafir harus hukumnya, kecuali kafir zimmi atau muahid, dan perbuatan itu tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Jadi yang disebut di sini, memaki orang Islam itu kefasikan. Kalau memaki orang bukan Islam, bolehlah. Kalau tidak Islam, berdasarkan mafhum mukhalifnya, berdasarkan mafhum mukhalifnya, bolehlah. Tetapi perinciannya ada pula, kafir macam mana, semua kafir pun tak boleh pula. Kalau kafir zimmi tak boleh, kafir muahid pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Yang boleh hanya kafir harbi. Itu pun kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, tak boleh juga. Kena kawallah diri. Sebab apa dalam Quran ada sebut, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu maki orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Nanti mereka akan maki Allah pula tanpa ilmu. Kita maki berhala dia, kita maki dia atau maki berhala dia, memang benda tu memang patut pun. Kalau maki berhala tu tak ada apa pun. Atau kalau kita maki dia, memang dia jahat pun, kita kata memang patutlah. Tapi akibat dia tu, dia tidak maki kita, dia maki Allah, dia maki agama Islam. Itu fitnah lah. Itu fitnah. Kalau sampai begitu, jangan maki. Tak boleh juga maki. Jadi memaki ini bukan suatu permainan, bukan suatu hiburan, tidak. Sesuatu yang kena dijaga betul-betul. Kalau orang Islam tentu dah tak boleh. Kalau orang kafir pun banyak perinciannya. Orang kafir pun, kalau kafir harbi sekalipun, macam tadilah dalam Quran tersebut, Allah tak bagi maki. Takut-takut dia bertindak balas. Dia bertindak balas tu tanpa pengetahuan, dia tak tahu. Yang dia kata tu kepada yang tak patut kata. Kalau kita kata itu tidak salah, memang patut pun, tapi takut-takut jadi fitnah. Sebab itu tak boleh juga. Yang ketiga, haram memaki orang Islam yang zahirnya adil dan berada di atas jalan yang lurus. Adapun orang Islam yang sudah tidak tahu malu lagi untuk melakukan maksiat, bahkan berani pula menayangkan maksiat mereka kepada orang ramai dan berbangga pula dengannya, maka haruslah dicela. Haruslah dicela. Itu keadaan
maki orang Islam yang zahirnya adil. Adil itu maksudnya baik, tidak ada melakukan maksiat zahirnya, orang baiklah. Itu maksud adil di sini. Kalau dalam kitab-kitab agama ni bila kata adil, itu maksudnya. Tidak semesti dia tu memerintah. Dia memerintah dengan adil, itu lain pula cerita. Ini adil dari segi sifat-sifat. Tapi kalau orang tu kaki maksiat, dan kalau kita tak cerita, tak kata, jadi orang anggap tak apa, buat begitu ringan, tak ada salah. Jadi dengan kita kata, jadi orang merasa tak elok perbuatan itu, dan masing-masing takut teragak-agak untuk melakukan seumpama itu. Jadi bolehlah dengan maksud itu, Yang keempat, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu boleh menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Kerana secara tidak langsung dia telah mendustakan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Lagi sarih itu makna terang. Selain itu dia juga telah mensyirikkan Allah dengan mengambil alih tugasnya selaku pembuat syariat. Jadi yang boleh menentukan hukum, buat syariat ini, agama ni, Allah saja. Tiba-tiba benda yang dia sudah haramkan kita kata halal, itu maknanya kita rampas kuasa dia, mengambil alih kedudukannya. Jadi itu satu kesalahan yang besar. Sebab itu bila apa-apa pun ada unsur menghalalkan itu, dia jadi kafir terus. Sebab itulah hakikatnya dia rampas hak Allah, dan dia mendustakan Allah dan Rasul. Allah kata jadi kafir, dia kata tak. Jadi fasik, dia kata tidak. Jadi dia lawan. Dan ini jadi fasik, jadi kafir ini hukum Allah. Bila dia kata sebaliknya, bermakna dia mengambil hak untuk membuat syariat itu. Jadi di situ dia jadi syirik lah. Sebab tu keluar daripada agama Islam. Semualah, bukan perkara ini saja. Yang lain-lain kalau tak sembahyang kerana malas, tak jadi kafir. Tapi bila dia menghalalkan tinggal sembahyang tu, tak apa, sembahyang tidak wajib, jadi dia tukar hukum lah yang ditentukan oleh Allah. Sebab tu jadi kafir. Jadi nak teruk-teruk macam mana pun jangan sampai situ. Selagi tak sampai situ, tak keluar daripada Islam. Tapi bila ada yang tu tak ada banyak mana pun boleh keluar. Sebab pada hakikatnya seperti yang disebutkan tadi. Yang kelima, kufur itu ada banyak macam. Ada kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ada juga yang tidak. Kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam adalah kufur dari segi bahasa Arab semata-mata. Itu kufur dari segi bahasa Arab semata-mata. Itu berdasarkan bahasa Arab, bukan berdasarkan syar'i atau istilah. Kalau menurut istilah Islam atau menurut syarak, kufur itu mana kekufuran lah, tidak Islam lah. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak lagi. Sebab itu Imam Bukhari, dalam Bukhari dia buat tajuk babu kufrin duna kufrin. Babu kufrin duna kufrin, bab kekufuran yang tahapnya di bawah daripada kekufuran. Bab kekufuran yang tahapnya berada di bawah daripada kekufuran sebenarnya, kufuran yang jadi bukan Islam itu kekufuran yang sebenarnya. Ada lagi kekufuran yang bawah lagi daripada itu, yakni yang tidak mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kufur itu orang panggil kufur nikmat. Kufur nikmat.
Itulah berkait dengan bab yang pertama yang kita baca tadi, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Satu perkara yang kalau kita perhatikan, perkataan sibab itu boleh kita pakai satu pihak macam kata tadi, memaki orang Islam itu satu pihak saja. Tapi berdasarkan, kalau kita perhatikan, orang panggil sirah perkataan sibab. Ini sirah ni digunakan untuk bina musyarakah, iaitu fi'al, qital. Jadi qital dia bukan daripada qatala. Kalau qatala yaqtulu qatlan, ini qatala yuqatilu qital. Qital ni dua pihak, dua arah. Sibab pun sama itu juga. Bermakna yang di sini yang tidak yang tidak dikehendaki di sini dua arah, dua pihak. Maknanya lagi teruk. Kalau berlaku gitu, lagi teruk, dia akan membawa kepada keadaan yang lebih buruk. Sepatutnya orang Islam ni tidak sampai ke peringkat itu, maki, memaki. Kalau macam tu kita terjemah maki, memaki antara sesama Islam. Begitulah jadi terjemah. Dan qital itu makna memeranginya, menentangnya, saling menentang, memerangi. Tidak semesti bunuh. Macam orang kata memerangi dadah. Memerangi bukan membunuh dadah, memerangi. Maknanya kita gunakan tenaga kita untuk menghalangnya, untuk mencegahnya. Itu makna memerangi. Begitu. Sebab kalau kita mengambil perkataan qital itu, dan dari segi orang panggil dalam istilahnya, wazannya itu sama, qital, sibab. Dan ini memberi makna musyarakah, berkongsi sekurang-kurangnya antara dua pihak, dua orang. Kalau begitu menunjukkan lagi teruk. Jadi kalau qital itu tidak mesti bunuh. Tak bunuh pun dah merupakan kekufuran. Kalau bunuh tu lagilah maksudnya. Begitu. Jadi kita boleh tengok juga dari sudut itu kalau nak tengoklah, ataupun macam tadi sajalah. Kemudian babul amri biluzumil iman wat tamassuk bi syara'i'il Islam wan nahyi 'anil irtidad 'anil Islam wat tashabbuh bil kuffar. Bab arahan supaya terus beriman dan berpegang teguh dengan syariat agama Islam, serta larangan murtad daripada agama Islam dan menyerupai, maksudnya larangan menyerupai orang-orang kafir. Ada beberapa perkara di situ. Seperti tadi juga, tajuk ini bukan yang dibuat oleh Imam Muslim. Hadisnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Nabi SAW bersabda pada haji wada'. Pada haji wada' tu banyak hadis-hadis yang Nabi SAW sabdakan menjadi asas, panduan utama. Sebab ini Nabi kata tu di hadapan ribuan, puluhan ribu sahabat-sahabatnya. Dan ini adalah kali terakhir dia bertemu dalam majlis beramai-ramai begitu. Jadi ini macam suatu pesanan yang penting lah kira-kiranya. Selepas itu ramai di antara mereka tak bertemu dah, balik masing-masing negeri, tak bertemu dah. Dan tak lama selepas itu Nabi SAW wafat. Itu cerita. Sebab itu jadi penting bila sebut pada haji wada' tu. Bila sebut pada haji wada' tu, kita kena bagi perhatian yang lebih khusus. Seolah-olahnya ini adalah wasiat, pesanan khusus daripada Rasulullah SAW untuk umat. Wahai hakum,
Atau baginda bersabda, wailakum. Wail ini asalnya dia dengan makna kecelakaan, celaka kamu, chase kamu, tapi tak sesuai. Kalau kita guna begitu untuk Nabi SAW. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, dia ada banyak makna di sini, banyak makna, bukan macam tu saja makna. Antaranya ialah untuk untuk tambih, yang mengingatkan supaya berhati-hati, supaya berwaspada. Jadi kita terjemah hati-hatilah kamu, itu lebih sesuai, lebih sesuai. Janganlah kamu kembali menjadi kafir sesudah. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kamu kembali menjadi kafir sesudahku, di mana sebahagian daripada kamu memenggal leher, yakni membunuh sebahagian yang lain. Jadi hadis ini juga adalah satu hadis yang penting dalam membentuk persaudaraan Islam itu, persaudaraan Islam itu. Jadi dalam haji wada' ni, ucapan ini diberikan oleh Nabi SAW dalam haji wada' ni. Kita ada nota di situ. Apa maksudnya? Di mana dalam haji wada' tu? Di mana? Sebab haji wada' tu satu masa yang panjang, dalam masa beberapa lama, beberapa hari sekurang-kurangnya di Mekah tu. Jadi ini pada ketika mana? Di situ ada nota. Dalam khutbah maksudnya ucapan baginda yang berlangsung pada hari Nahar. Hari Nahar, ya ini hari raya haji. Hari Nahar tu hari yang ke-10 Zulhijjah. Itu hari Nahar, hari raya ni namanya. Di Mina disebutkan hari Nahar. Nahar itu maknanya leher unta. Ini di sini, ini nahar, di bahagian bawah ni, nahar. Tempat kalau orang pakai, orang perempuan pakai rantai dia lekat di situlah. Ini nahar. Kalau halak di sini, halqum, halak. Sebab dinamakan hari nahar kerana pada hari itu umumnya orang Arab, zaman Nabi pun begitu, mereka lebih banyak ternakannya dalam bentuk unta, dan unta disembelih pada naharnya, nahar sini, bahagian bawah, bukan atas. Sebab itu dipanggil hari nahar. Sebab unta disembelih di bahagian leher dia, bahagian bawah, bukan atas. Sebab tekuk dia panjang kan, leher dia panjang. Kalau sebelah atas dia susah nak mati. Itu macam menganiayainya, supaya ia mudah mati, dipotong bahagian bawah. Itu dikatakan nahar. Padahal bukan unta saja yang disembelih pada hari itu, yang disyariatkan untuk dikorbankan, bukan unta saja. Lembu pun boleh, kambing pun boleh. Dan lembu dan kambing itu disembelih pada halaknya. Halak ni bahagian ini atas ni. Tapi oleh kerana yang lebih banyak mereka kurbankan ialah unta, dan unta itu disembelih di bahagian leher bawah dia. Sebab itu dikatakan hari nahar. Ucapan ini mungkin disebutkan oleh baginda sesudah menyatakan keharaman darah
harta benda dan kehormatan orang-orang Islam sesama mereka. Sebab ada pula dalam hadis yang lain Nabi SAW pesan darah orang Islam itu haram kepada orang Islam yang lain, harta benda dia haram kepada orang Islam yang lain, kehormatan dia haram kepada orang Islam yang lain. Yang ni haram mencerobohnya lah, itulah maksud. Boleh jadi yang ni pun ketika Nabi sebut yang itu, cuma perawi ambil bahagian ini saja. Hadis ini dia ambil bahagian itu saja. Padahal dalam ucapan tu Nabi SAW sebut lebih panjang lagi. Kira-kiranya boleh jadi bersama-sama dengan yang itulah. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Begitulah. Haram kepada kamu. Di darah, harta benda dan sebagainya. Haram itu maksudnya haram dicerobohi. Hari tersebut hari haji tersebut dinamakan haji wada' kerana ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat tinggal kepada manusia dan berkhutbah kepada mereka mengenai urusan agama. Dalam majlis yang sama, baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan agar orang-orang yang hadir menyampaikan ucapannya itu kepada orang-orang yang tidak hadir. Jadi macam haji wada' mana perpisahan, haji perpisahan, macam tak lama dah dia nak tinggal rumah dia ni. Sehingga dia pesan, kalau tak ada ni, yang tak ada ni, orang yang tak ada perlu disampaikan oleh yang ada. Liyuballigh syahid al-ghaib, liyuballigh syahidul ghaiba. Yang ada ni kenalah sampaikan kepada yang tidak ada. Artinya benda ni penting, pesanan dia ni penting. Jadi kalau kita perhatikan yang penting tu apa? Jaga persaudaraan dan jaga iman. Ini kita jangan lupa, ini masih lagi di bawah kitabul iman. Dengan kita bertindak begitu, iman kita tu boleh tergugah, terjejas, dan seseorang itu mungkin boleh menjadi kafir dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Perkataan sesudahku, la tarji'u ba'di, itu pun ada isyarat juga. Sebab itu orang panggil haji wada', haji perpisahan. Seolah-olahnya macam ada Nabi SAW buat haji beberapa kali, yang sebenarnya tak ada, dia buat sekali je. Haji dia buat sekali saja pada tahun yang ke-10. Padahal tahun ke-8 Mekah tu telah jatuh ke tangan Islam, tapi Nabi tak pergi terus. Tahun yang ke-8, tahun yang ke-9, tahun yang ke-10 baru pergi. Daripada situ ulama-ulama setengah-setengah tu buat kesimpulan bahawa fardu haji ini disyariatkan pada tahun yang ke-9. Sebelum itu belum lagi. Kalau sudah wajib, mesti dia pergi awal-awal, cepat-cepat. Ini tidak. Kalau ada pun tidak tahap fardu lah, tidak tahap yang dikatakan rukun tu, rukun Islam tu. Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis memang ada perbezaan. Ada yang kata diwajibkan tahun yang ke-6 lagi, ada yang kata pada tahun yang ke-8, macam-macam lah. Tapi yang jelasnya daripada hadis-hadis, walaupun Nabi SAW tak pergi, dia sudah hantar rombongan yang dikepalai oleh sahabat-sahabat utamanya untuk orang pergi buat haji pada tahun yang ke-8, tahun yang ke-9, yang ke-9 lah khususnya. Dia suruh Abu Bakar pergi bawa orang pergi buat haji. Tujuannya ialah kenapa? Sebab walaupun pada tahun yang ke-8 tu dia banyak dah bersih Kaabah tu daripada berhala-berhala, banyak dah, boleh dikatakan tak ada dah. Sudah dibersihkan semuanya. Tetapi masih lagi orang yang pergi buat kerja haji itu dengan cara lama dia. Itulah sebab Nabi SAW tak pergi lagi. Dia nak pergi itu dalam keadaan betul-betul bersih, tak ada bercampur bau dengan suasana ataupun cara yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itulah dia buat peristiharan. Dibuat peristiharan bila Abu Bakar pergi pada tahun yang ke-9, iaitu jangan lagi ada orang yang bertawaf dalam keadaan telanjang misalnya. Itu masih ada lagi, mungkin ada. Jadi nak bersih betul-betul. Lepas tu baru dia pergi sendiri pada tahun yang ke-10. Kenapa dipanggil Haji Wada? Sebab sekali ni saja dia haji, lepas itu tak ada dah. Kemudian ada beberapa ucapan dia di dalam haji itu, ikutlah pada mana-mana hari, ada beberapa ucapan dia yang mengisyaratkan macam dia tak lama dah nak pergi, nak meninggalkan dunia ini. Bahkan kalau mengikut mengikut turun ayat-ayat Quran, surah yang terakhir turun dengan lengkap yang terakhir ialah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ini turun di Mina hari ini, hari yang sama. Dan turunnya surah itu mengikut Ibnu Abbas, Sayyidina Umar dan lain-lain adalah isyarat kepada Rasulullah SAW sudah sampai ke penghujung hayatnya. Sebab itu kalau kita tengok, selain daripada surah itu turun mengisyaratkan kepada Nabi SAW tak lama lagi akan hidup, kalau kita tengok di sini dia kata la tarji'u ba'di, jangan kamu kembali sesudahku, selepasku. Apa makna selepasku? Walaupun ada banyak makna, tapi salah satunya ialah setelah aku tiada. Kenapa dia sebut benda-benda begini? Sebab itu dinamakan Haji Wada. Sebab ada beberapa perkataan yang digunakan itu macam orang nak pergi dah. Macam dia pesan tu macam dia nak pergi. Dan memang tak lama selepas itu dia meninggal dunia. Perkataan sesudahku, selepasku yang disebut Rasulullah SAW di sini berkemungkinan membawa beberapa maksud berikut. Satu, sesudah aku beredar dari tempat aku menyampaikan khutbah ini. Itu satu maknanya. Yang kedua, sesudah aku memberitahu kepadamu apa yang kamu patut dan tidak patut lakukan. Itu maksud sesudahku. Yang ketiga, sesudah kewafatanku. Dan bagi saya yang paling sesuainya yang ketiga, sebab ini sesuai dengan Haji Wada itu sendiri. Dan biasanya mana-mana pun dia kecelaruan, perpecahan berlaku dalam satu kita kata jemaah yang kuat. Biasanya bila pemimpin dia tidak ada, pemimpin agung dia tidak ada, itu akan berlaku. Semasa Nabi ada tidak, dan masih kuat lagi, masih kuat lagi. Dan kenyataannya pun begitu. Lepas Nabi tak ada, barulah ada berlaku apa yang kita panggil sebagai perang saudara tu, bunuh-membunuh sesama Islam. Itulah yang Nabi pesan. Itulah yang Nabi pesan. Benda ni akan berlaku sesudah dia. Ketika dia ada, kira-kiranya agak susah. Dan memang tak berlaku pun. Memang tak berlaku pun. Jadi sesudahku termasuk selepasku, selepas aku tiada, selepas aku mati, wafat, meninggal dunia. Itu lebih tepat dari beberapa sudut lah kalau kita tengok kepada keadaan itu, keadaan dia sebut itu, dengan turunnya surah An-Nasr yang mengisyaratkan kepada kematian dia, dan banyak lagi isyarat-isyarat dia, macam dia berwasiat. Wasiat itu cara orang yang nak mati. Menurut Imam Nawawi, terdapat 7 pendapat berkenaan dengan sabda baginda, janganlah kamu kembali menjadi kafir sesudahku. Apa makna jangan kamu kembali menjadi kafir sesudahku? Yang zahirnya, kalau di zaman Nabi itu ramai daripada mereka itu asalnya tidak Islam, kafir. Jadi lepas Nabi mati, janganlah kamu kembali menjadi kafir. Jadi kafir semula. Jangan macam itu. Itu zahirnya. Tetapi Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa makna, ada 7 pendapat dalam menjelaskan maksud Nabi SAW ini. Jangan kamu kembali menjadi kafir sesudahku.
Satu, apa yang dimaksudkan dengan kufur itu ialah kufur dari segi syarak. Kufur dari segi syarak maksudnya jadi kafir sungguh. Sekiranya perbuatan membunuh orang Islam secara tanpa hak itu dianggap halal, macam tadilah, dia halal. Bila anggap halal itu memang jadi kafir betul. Kerana hakikatnya seseorang itu telah menghalalkan sesuatu yang sudah diketahui keharamannya secara daruri, secara mudah. Daruri, secara mudah diketahui sebagai haram, tiba-tiba kita halalkan. Itu jadi kafir. Maksudnya ialah janganlah kamu menjadi kafir dengan menganggap halal membunuh sesama sendiri. Kerana dengan sebab itu kamu boleh terkeluar daripada agama Islam. Kalau kamu dulu tidak Islam, kembali menjadi seperti asal perbuatan kamu. Tapi dia ada kalau ada makna menghalalkan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kufur yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini ialah kufur nikmat dan hak-hak agama Islam. Maksudnya ialah janganlah kamu menjadi orang-orang yang mengingkari nikmat beragama Islam dan persaudaraannya, sehingga kamu saling bertetakan dan berbunuhan. Jangan jadi tidak bersyukur begitu, sebab ini persaudaraan Islam ini satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbuatan yang disebut itu boleh membawa kepada kekufuran yang sebenar. Jadi maksud sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ini ialah janganlah kamu melakukan sesuatu yang boleh membawa kamu menjadi kafir, yaitu dengan berbunuhan sesama sendiri. Itu makna yang ketiga. Yang keempat, perbuatan yang disebutkan itu ialah perbuatan orang-orang kafir. Membunuh orang Islam ni itu perbuatan orang kafir. Maka maksud sabda baginda ini ialah janganlah kamu menyerupai orang-orang kafir dengan saling berbunuhan sesama sendiri. Pendapat ini adalah pilihan Qadhi Iyad dan Al-Qurtubi. Ini menyerupai orang kafir. Kalau orang kafir, dia tak takut kepada Allah, dia tak takut kepada neraka. Setengah-setengah kafir itu tak percaya pun kepada neraka akhirat. Dia boleh buat apa saja. Jadi jangan kamu menyerupai orang kafir. Itu maksudnya. Jangan kamu kembali menjadi kafir itu, yakni menyerupai orang kafir dalam bermudah-mudah dalam perkara seperti ini. Yang kelima, menjadi kafir yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ialah menjadi kafir yang hakiki. Jadi sabda baginda ini bermaksud janganlah kamu menjadi kafir, yakni menjadi murtad sesudahku. Setelah Islam, bila jadi kafir, mana murtadlah. Ini artinya pesanan Nabi terhadap umatnya supaya jangan murtad. Dan memang pun selepas Nabi tidak ada berlaku tu dalam kenyataannya, beberapa pihak telah murtad. Bahkan kamu teruslah menjadi orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab nikmat iman itu sangat besar. Jangan kamu lepaskannya. Yang keenam, yang dimaksudkan dengan kufur, kufrun itu ialah al-mutakaffiruna bis-silah, yaitu orang-orang yang lengkap bersenjata. Maka maksud sabda baginda di sini ialah janganlah kamu menjadi orang-orang yang bersenjata, yang bersedia untuk bertetakan sesama sendiri. Jangan begitu. Jangan tindakan kamu ataupun sesuatu keadaan kamu sampai begitu, keluar dengan lengkap bersenjata untuk berbunuhan sesama sendiri. Itu tak kena lah, tak kena sangat sebagai orang-orang Islam. Janganlah macam itu. Yang ketujuh,
Janganlah kamu saling mengkafirkan sesama sendiri, kerana dengan sebab itu kamu akan menghalalkan pembunuhan sesama sendiri, dan akibatnya kamu akan terkeluar daripada agama Islam dengan mengkafirkan orang-orang Islam dan menghalalkan membunuhnya. Dia hakikatnya jangan kamu saling mengkafirkan sesama Islam. Kena jaga yang itu. Sebab apa? Kalau dah sampai ke peringkat itu, boleh jadi dah kafir jadi halal darah. Bila halal darah jadi berbunuh-bunuhan, memenggal leher sebahagian daripada kamu, memenggal leher sebahagian lain, akan jadi begitulah. Jadi hakikatnya jangan kamu mengkafirkan sesama sendiri, mengkafirkan satu sama lain. Itu maksudnya. Itu maksud jangan kamu kembali menjadi kafir sesudahku. Disebabkan terlalu berpegang dengan maksud zahir lafaz kufur itu, golongan Khawarij telah menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang kafirnya orang-orang yang melakukan dosa besar. Khawarij dia kata inilah menunjukkan orang yang melakukan dosa besar jadi kafir, sebab Nabi kata jangan kembali menjadi kafir. Jadi kafir lah kalau bunuh sama Islam, kan dosa besar. Dia buat kesimpulan begitu. Dari satu segi nampak menarik lah, menarik, bagus lah. Jadi orang tak berani membunuh dari satu segi. Tetapi dalam masalah akidah ni bukan soal kita nak tengok dari sudut baik saja nampak dia, tak boleh begitu. Kita tengok dari segi hakikat dia. Bukan tengok zahir dia. Manakala golongan ahli bid'ah seperti Khawarij dan Syiah pula menjadikan hadis ini sebagai bukti bahawa ijma' para sahabat itu tidak layak untuk diterima sebagai hujjah, kerana para sahabat itu boleh murtad pada bila-bila masa sahaja. Itulah sebabnya Nabi SAW memberi amaran kepada mereka. Kekeliruan seperti ini tidak akan timbul sekiranya lafaz kufur atau kafir dipakai dalam skop maknanya yang luas. Macam tadi yang Imam Nawawi sebut itu luas makna dia. Jadi tak sampai beginilah jadinya. Kemudian mengambil kira berapa banyak hadis-hadis yang lain itu yang menyatakan walaupun dosa besar dia masih mukmin lagi. Kita ambil kira juga hadis itu, jangan tengok yang ni saja. Sedangkan yang ni masih boleh ditakwil dengan macam-macam takwilan. Seperti yang kita tengok tadi, Imam Nawawi bagi 7 takwilan. Banyak tu. Itu kelirulah. Antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah, satu, manusia haruslah sentiasa diberikan nasihat dan peringatan tanpa mengira usia dan pangkat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia pesan umat dia, sahabat-sahabat dia tu macam-macam peringkat, bukan budak-budak, orang muda saja, tua pun ada juga. Jadi nasihat itu perlu untuk semua sampai bila-bila pun. Yang kedua, tidak salah memberikan ancaman kepada golongan manusia yang baik-baik, terutamanya jika sudah kelihatan tanda-tanda yang kurang baik pada mereka atau perancangan awal musuh-musuh mereka sudah pun dijangkakan. Jadi seorang pemimpin dia kena bagi peringatan seperti ini. Jika dia sudah nampak sudah ada benih-benih dia atau bunga-bunga dia, ada awal-awal lagi, kena bagi peringatan. Yang ketiga, orang-orang Islam yang sebenar tidak akan saling berbunuhan sesama sendiri. Ini sama ada kalau Islam yang benar pun ada kekeliruan yang besar berlaku. Kalau tidak, dia tak boleh sampai ke situ. Nak berbalah macam mana, bertelaga macam mana pun tak akan boleh sampai ke situ orang Islam, kalau betul-betul Islam. Yang keempat, membunuh sesama sendiri itu adalah amalan orang kafir atau petanda kekafiran seseorang. Itu sehingga kita boleh, kalau kita boleh sebut ini sifat orang kafir, bukan sifat kita orang Islam.
Tapi kita nak sebut begitu tak boleh lah, sebab orang Islam pun banyak juga bunuh sama sendiri. Jadi sepatutnya kita jadikan ini sifat orang kafir, bukan sifat orang Islam. Sepatutnya begitu. Tapi kenyataan yang berlaku tidak begitu, sehingga kita tak boleh kata. Sebab orang Islam pun ada juga sifat-sifat buruk yang lain, mencuri dan sebagainya. Sepatutnya itu kita boleh kata ada pada orang kafir saja, pada orang Islam tak ada. Tapi kita tak boleh juga kata begitu, sebab orang Islam ramai juga yang terlibat. Itu kekurangan lah, kelemahan lah tu. Sepatutnya orang Islam bukan duduk di tahap itu, tapi oleh kerana kelemahan mereka, jadilah banyak perangai mereka tu seperti perangai orang-orang kafir. Yang kelima, orang Islam perlu berwaspada dengan golongan-golongan yang mendakwa Islam tetapi secara terang-terangan membunuh orang Islam yang bukan dari kalangan mereka tanpa sebarang alasan yang dibenarkan syarak. Jadi kita kena berhati-hati ni. Kalau ada pihak yang mendakwa Islam tapi dia bunuh orang Islam, misalnya IS kan, dia kata dia nak Islam, dia dakwa dia lah paling Islam, tapi tiba-tiba macam mana dia bunuh orang Islam? Jadi kita kena berwaspada. Dalam keadaan begitu kena berwaspada, jangan mudah tertipu lah. Jangan mudah tertipu. Sebab cara yang Islam yang sebenarnya dia tidak ada bunuh-bunuh selama sendiri ni. Tak ada. Kalau ada juga itu tak betul. Itu tanda tak betul. Itu pun salah satu tanda yang dipakai oleh ulama-ulama sekarang untuk mengatakan IS itu tak betul, tidak Islam sebenarnya. Banyaklah ditengok ciri-ciri itu tidak menepati Islam. Jadi ini mencemarkan nama baik Islam sahaja. Yang keenam, kekufuran adalah suatu yang keji. Kerana itu ia mestilah dijauhi. Kekufuran adalah sesuatu yang keji. Sebab itu dalam apa bentuk sekalipun, kalau membawa kepada kekufuran, kalau ada menampakkan, membayangkan kekufuran, jangan kita buat. Sebab ia adalah sesuatu yang keji. Ia hanya sesuai dengan kekufuran sahaja. Yang ketujuh, orang-orang Islam mestilah menjauhi perkara keji, terutamanya jika ia membawa kepada kekejian yang lebih teruk. Kekejian yang lebih teruk. Bunuh-membunuh itu keji. Kenapa? Dia boleh membawa kepada yang lebih teruk lagi. Iaitu jadi kafir, itu lebih teruk lagi. Jadi punca yang boleh membawa kepada yang lebih teruk itu jangan kita buat daripada awal-awal lagi. Begitulah rasanya untuk hari ini kita setakat itu dulu. Untuk hari ini, wallahu a'lam. Ada apa-apa kemuskilan? Ya. Oh, ada. Ramai juga, tapi tidak seramai lelaki lah. Misalnya Amrah binti Abdurrahman, anak murid kepada Aisyah. Hafsah binti Sirin, kan selalu kita jumpa juga dalam hadis, itu bukan sahabat, adik-beradik kepada Muhammad bin Sirin yang terkenal. Ini alim juga, adik-beradik dia namanya Hafsah binti Sirin, dan ramai lagi yang lain. Ini boleh kita kesan dalam hadis-hadis, dalam sanad-sanad hadis. Kalau yang banyak tu macam Amrah tu memang hebat, Hafsah memang hebat. Kemudian Ummu Darda, ada dua, Ummu Darda sahabiyah, Ummu Darda tabi'iyah. Yang tabi'iyah tu lebih alim. Bini dia yang nombor dua, isteri dia yang nombor dua tu lebih alim daripada sahabat
Yang sahabat tu lebih kerana sahabat dia lah, walaupun dia tidak sealim ni. Yang alim tu yang tabi'in, ramai. Kalau nak tengok lebih senang lagi, buka kitab rijal. Biasanya kitab rijal ini untuk wanita di belakang. Di belakang. Tengok situ. Tetapi ialah memang jelas lah, daripada dulu sampai sekarang tidak seramai lelaki. Itu jelas. Sekarang ni ada, macam di Pakistan pun ada belajar hadis sampai ke daurah hadis habis perempuan, tapi sampai sekarang tak ada tu. Itu ialah sampai sekarang tak ada toko. Ya, sekadar mengajar begitu, kemudian bagi sanad, ada lah, boleh, akan ada lah macam tu, dengan sebab dia tu memang terima sanad. Tapi nak kata dia tokoh yang dirojoki, setakat ini tak ada lagi kalau di Pakistan. Sebab di sana pun sebenarnya pendedahan untuk orang perempuan ini baru, dulu tak ada macam tu. Lalu Darul Ulum Dioban tu 100 tahun dah, 100 tahun lebih, sampai sekarang tak ada lagi. Lelaki saja ada. Tapi kalau di Pakistan agak banyak di pusat-pusat pengajian yang ada juga untuk perempuan. Tapi barulah ke mana-mana. Baru pun kalau nak kira dia banyak peringkat dah yang sudah tamat itu, tapi tak ada penulis yang hebat-hebat, yang besar-besar pun tak ada. Cuma sekadar meriwayatkan hadis gitu, bolehlah dia sudah layak, sudah ada kelayakan. Cuma tokoh lebih ramai, kalau kita nak kira, kalau melihat pada keadaan sekarang ni, lebih ramai yang dulu lagi, yang hebat-hebat. Ya. Umpamanya saya sendiri, dalam sanad-sanad, beberapa sanad saya tu banyak-banyak seorang yang perempuan ada, satu saluran, satu dalam ramai-ramai. Bayangkan, tak ramai. Malam tadi ada yang tanya siapa nama saya pun tak ingat. Malam tadi saya tak pastikan nama perawi itu. Ismail meriwayatkan daripada saudara saya meriwayatkan kepada saya. Saya balik cek di hotel, saya pun tak ingat itu. Ismail, saudara dia tu namanya Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyahnya. Nama sebenarnya Abdul Hamid. Ismail itu Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais. Oleh kerana dia tu ada sedikit masalah, tidak berapa kuat lah. Sebab itu Imam Bukhari tahwil sanad, dia ada 2 sanad, dia tidak satu saja. Jadi riwayat itu dikemukakan sebagai mutaba'ah lah, bukan sebagai asas. Ismail bin Abi Uwais tu dia tak berapa kuat, ada dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama. Saudara dia tu itulah maksudnya Abu Bakar. Nama sebenarnya Abdul Hamid. Itu mungkin semasa saya buat itu tak sempat tengok sepatutnya tempat-tempat yang keliru gitu kena bagi, sepatutnya memanglah. Itu saya balik malam tadi, saya bagi masuklah tu. InsyaAllah akan datang, akan ada. Sebut itu sebab elok. Kalau tanya kan, apa kita perasan, kalau tidak kita tak, mungkin tak sedar di mana yang kita tertinggal tu, di mana yang tak sempurna sebenarnya. Kalau tidak ditambah di situ, kadang-kadang kita tak ingat, terlepas gitu. Itu sebab elok kalau cerita, sebab ini bukan jadi buku lagi. Banyak kita boleh perbetulkan, boleh sempurnakan sebenarnya. Itu bagus. Dia kalau untuk nak pastikan nama-nama begitu ya, kalau dalam banyak-banyak syarah hadis ni tak boleh lawan Umdatul Qari. Tengok situ. Sebab kalau dalam Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar kadang-kadang dia tak sebut. Dia banyak ringkas-ringkas juga. Begitu juga kalau syarah-syarah yang lain tu lagilah tak kisah, dia tak bincang pun. Kalau yang bincang lebih khusus tentang perawi-perawi dia, Umdatul Qari Al-Aini, Badruddin Al-Aini. Kalau kita tak jumpa di tempat berkenaan, mungkin kita kena cari di peringkat awal.
Macam sekarang ni ada komputer senang ya. Kita boleh cari, tengok tempat awal, boleh jadi dia telah sebut dah dulu, jadi kemudian tu dia tak sebut lah. Boleh jadi semasa saya buat itu, ini jilid yang kedua kan, jilid yang kedua sudah banyak kali dah sebut, jadi dia tak sebut lah. Jadi kita pun pakai terus begitu. Jadi untuk kita nak tahu, kalau tak ada di tempat berkenaan, tengok yang dulu sebelum, yang sudah lepas, berapa kali dah nama dia ada dalam kitab. Tengok yang mula-mula, boleh jadi sudah ada di sana. Begitulah cara.